Setiap insan yang bernyawa di muka bumi ini perlukan perhatian dan kasih sayang, terutamanya daripada keluarga mereka sendiri. Kekosongan yang mereka rasai, dahagakan kasih sayang, boleh membawa padah yang berlarutan, terutamanya buat jiwa orang muda remaja yang sedang membesar. Apa pandangan warga Malaysia tentang penjagaan kanak-kanak supaya mereka tidak rasa diri mereka terabai tanpa kasih sayang? Kalau ibu bapa dia memang kalau dia buat itu macam saja. Malaysia punya bukan banyak lah, ada sikit-sikit juga. Campur-campur lah, Cina, Melayu, India pun semua sama. Minta duit sama itu paspai punya orang. Ada lah itu pewaris dia, pemilih saudara-saudara dia kan. Pelajaran mestilah harus dibagi pelajaran ya kan. Yang sepatutnya sebab dia orang budak-budak lagi. Rasa asam garam ni belum orang paham lagi. Kalau ada mak ada ayah, kena didiklah anak-anak. First of all, the role of government is very important. Government should definitely reach out to those pedalaman society where they are very secluded from the hustle and bustle. And I think NGO can also help in a way to contribute to them, maybe in terms of like school supplies, maybe from emotional and financial or any means of support. Even if the government wants to help them, if they don't have the willpower, then it's meaningless. Kehidupan atau masing keluarga masing-masing tak sama. Persatuan-persatuan mana yang ada NGO apa boleh membantu, kerajaan sentiasa akan membantunya. Terdapat usaha dan ikhtiar pihak-pihak yang prihatin terhadap keperluan golongan kanak-kanak dan remaja ini. Ia perlu diberikan perhatian agar tidak mendatangkan masalah jangka panjang kepada komuniti dan negara. Rumah Amal Cahaya Tengku Ampuan Rahimah atau RAKTA di Selangor menggunakan pendekatan begini. Sekarangnya 24 orang, majoriti 24 itu semua ada keluarga. Cuma orang kata keluarga itu include lah, saya include kepada nenek, kepada waris, tiada keluarga lah. Tapi untuk yang kategori betul-betul anak yatimnya, kami ada 2-3 orang sahaja. Dan untuk yang yatim piatu tu memang 2 orang sahaja yang kami ada. Sekarang kami ada 9 sehingga 18 tahun. 9 tahun tu yang paling kecil lah sekarang. Tapi untuk yang syarat kemasukan tu kami boleh masuk daripada umur 5 tahun lagi. Yang paling ketaranya, diorang punya education kot bagi saya. Sebab education dekat sekolah sahaja tu macam tak mencukupi. Jadi macam saya minta sangat pihak dengan pegawai tersebut ada tuition ataupun ada orang yang datang untuk mengajar dia orang dekat tempat ini. Kena berada di dalam. Kena semua staf terlibatlah untuk sebarang aktiviti atau kecemasan. Sebabnya itu syarat utama. Okey, untuk yang aktiviti harian sekolah pada waktu sekolah, diorang mulakan aktiviti daripada pukul 5 pagi. 5 pagi bangun untuk kata persiapan diri. 5.30 diorang semua dah kena turun ke bawah untuk makan. Itu waktu breakfast. 5.30 dan memang agak awal lah. 5.30 dan ada masa untuk solat subuh. Okey, lepas solat subuh tu dia orang akan ready untuk ke sekolah lah. Anak kami ada terlibat dengan persembahan. Kalau ada persembahan memang semua dilatih untuk tarian dan nyanyian. Dia orang ada belajar nasyid dan ada 3 orang budak yang terlibat dengan orkestra sekarang. Untuk yang dari segi sumbangan tu alhamdulillah. Walaupun kata dalam kuantiti yang kecil, tapi itu adalah sumbangan yang banyak membantu kami. Dan bila tempat ini pun dah beroperasi bertapak hampir 33 tahun, jadi ramai yang dah macam mengenali kami. Di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur pula ada disediakan tempat untuk kanak-kanak yang memerlukan perhatian dan bimbingan tambahan baik untuk warga negara maupun yang tiada taraf kerakyatan. Yayasan Chowkit menyediakan sebaik mungkin pengisian bermanfaat untuk golongan yang masih muda ini. Objektif YCK ni kita melindungi hak kanak-kanak dan kita memberikan tempat perlindungan yang selamat untuk mereka lah. Sebab kita YCK bekerja dengan kanak-kanak berusia daripada 7 sampai 18 tahun. Kita sediakan center dekat sini untuk diorang datang untuk join aktiviti dan kita juga ada menyediakan pendidikan alternatif bagi sesetengah kanak-kanak yang tidak mempunyai dokumen ataupun dia datang daripada mana-mana negara yang tidak dapat pendidikan di sini. Dekat center remaja ni kita ada lebih kurang 106 orang kanak-kanak yang aktif. Kehadiran pada setiap hari itu lebih kurang 35 hingga 40 orang termasuk yang menerima pendidikan. So kita sediakan untuk
3 kategori kanak-kanak dekat sini yang terdiri daripada refugee, stateless, migran. Yang kalau stateless ni memang tak ada apa-apa dokumen. Yang migran ni mereka datang contoh daripada Indonesia, dia orang guna pasport tapi tak ada peluang untuk belajar, so kita tempatkan dekat sini. Yang kalau ikutkan kita punya database pendaftaran, setakat ni 172 orang untuk Malaysia dan 122 orang adalah untuk yang bukan warga negara lah. Konsep dekat sini kita menerima kanak-kanak tanpa ada judgemental value ataupun tanpa ada stigma. So kita terima semua kanak-kanak. Jadi ada yang datang dekat sini yang tak ada keluarga, ada yang terdiri pada anak yatim piatu, asnaf. Ada juga yang mereka mempunyai keluarga lengkap tetapi mereka datang untuk mendapatkan perkhidmatan yang kami sediakan. Kita tak ada limitasi dalam jumlah pengambilan kanak-kanak lah. Okey, contohnya ibu bapa ni hadir bawa kanak-kanak ke center kita. So mereka share masalah yang mereka hadapi, contohnya masalah kewangan, tak ada tempat tinggal. So kita ambil anak-anak ni atas persetujuan. Kita letakkan dekat tempat shelter, tapi kita ada perjanjian ataupun agreement dengan parents ni yang mereka perlu sustain dia orang punya life. So after that mereka boleh ambil balik anak-anak dan pulang balik ke rumah lah. So daripada situ kita akan follow up macam mana perkembangan ibu bapa mereka dan sebagainya. Tapi every week kita akan bagi dia orang balik kepada parents lah. Yang untuk aktiviti, kita setiap hari kita akan ada aktiviti yang diuruskan oleh program koordinator. Kita ada football and frisbee training, kita ada futsal, kelas agama, kita ada fotografi kelas, dan kita ada juga kelas taekwondo. So, budak-budak tak ada pelajaran mana boleh kena pergi sekolah. Itulah, semua orang kena bersokong, tolong. Tapi tak tahu macam mana. Banyak aktiviti. Dia macam sini ada buat taekwondo apa kan. Cara membuatkan orang tu disiplin. Kalau sebelah petang dia buat mengaji. Orang muda belajarlah untuk masa depan mereka lah. Dalam masyarakat kita macam itulah, dengan keadaan di sekelilingnya, kalau elok masa depan mereka pun elok. Masyarakat, pemimpin NGO apa yang semua. Apa jua yang diusahakan untuk memanfaatkan kanak-kanak dan remaja ini hanya satu matlamatnya, untuk mengisi keperluan kehidupan mereka dengan harapan generasi masa depan negara lebih produktif dan berdaya maju. Sejak umur 9 tahun. Darjah 3, 7 tahun. Akak-akak sini kat sini, kalau saya tak tahu nanti saya tanya diorang tolong ajar. Tak adalah banyak ulang kaji. Selalunya kalau diorang buat game kan, kalau macam menang dapat hadiah. Ada buat nasyid, menari. Kalau macam ada event tu, setiap malam kita akan berlatih. Kalau waktu cuti 6 tahun. First masuk tu dia macam tak betul sikit lah sebab kita baru kenal dunia asrama. Kawan baru, environment baru. Paling seronok dia dapat jumpa macam-macam kawan lah. Pagi tu kita orang akan buat kerja pembersihan. Lepas pembersihan tu kita orang prep. Balik sekolah dalam pukul 6 lebih. Bermain, beriadah bersama kawan-kawan. Kadang-kadang Warden buat. Pengalaman yang tak dapat dilupakan. Pengalaman main violin lah. Darjah 5. Belajar, cikgu datang ke sini. Sini Dina. Banyak lagu. Antaranya Lenggang-Lenggang Kangkung, Beauty and the Beast. Cita-cita tu nak jadi atlet. Ingatkan nak masuk college juga. Masuk universiti, belajar sekali. Selalu bagi motivasi tu adalah kawan, family. Saya dekat sini saya datang 2013. Mak, orang 4 adik-beradik. Sebab saya memang sekolah kat YCK, so saya setiap hari datang. Isnin sampai Jumaat. Sabtu dan Ahad kalau ada program, kita akan join program lah. Pelajaran, English, Science, Geo, History, semua ada. Saya punya impian saya nak jadi otomotif, engineer. So dalam engineering perlukan maths. Saya adalah kawan macam daripada Myanmar, daripada Indonesia, ada yang kawan Malaysia semua. So kita orang tak ada pun macam stigmatize kau ni ke, kau ni ke. Orang luar, dia orang sediakan aktiviti, ada macam kita orang pergi program macam makan-makan ada. Kita orang sambut every macam Happy New Year, Chinese New Year. Kita orang ada program-program pasal diri kita sendiri, ada counselling, ada terapi. Dulu saya hyperactive sangat dulu saya. So yeah, that's why I have to go to therapy. Saya tak nak mak saya punya harapan tu jatuh.
Saya datang rumah ke apa, dia selalu macam pandang saya. Lepas tu dia cakap, InsyaAllah satu hari nanti kau akan jadi engineer yang paling bagus. Saya lahir sini. Termasuk saya sekali ada 5 orang. Dan saya yang ketiga. Saya dengan adik perempuan saya sekarang dekat YCK ni lah. Tapi saya dekat Grashpad, adik perempuan saya dekat sekolah PKK. Kebanyakannya kat sini, apa yang saya nak, saya dapat. Yang Abang Jamil, saya kata saya nak program ni. Kawan-kawan saya kata nak program ni. Dia kata, okey, nanti abang akan organize. Saya kata nak main bola, dia kata boleh main bola. Kalau akademi, banyak. Ada 3 orang cikgu dekat bawah. Macam ada satu cikgu ni, dia akan ajar banyak. My favourite subject is maths. Saya rasa bersyukur sangat sebab mak dengan ayah saya percaya dekat saya. Dan untuk nasihat dekat macam mak ayah orang lain juga, diorang pun kena ada hope atau percaya dekat anak diorang sendiri. Sebab kalau mak dengan ayah diorang tak percaya dekat anak diorang sendiri, anak diorang pun susah nak move dengan diorang punya life. Kita dengar suara-suara menaruh harapan yang telah diluahkan warga Malaysia demi kebaikan bersama, terutamanya untuk kasih sayang terus tersemai. DPF kena set satu center, mau kerajaan kena jaga sama dia. Kena jaga anak-anak lah, supaya jangan bagi dia tu biar. Kita mendidik budak-budak daripada kecil, kalau kita ajarkan etika yang baik-baiklah dia kan. Harapan saya biar kerajaan tolong didik mereka, jaga mereka, lepas tu beri pelajaran dengan pekerjaan lah pada masa depan mereka. I hope they can always be curious about everything that's around them and they can use whatever around them to build a better society. Pendidikan yang paling utama adalah bermula daripada rumah. Jadi pendidikan daripada rumah tu akan menjadikan kanak-kanak ni hak-hak mereka dipenuhi, keperluan asas mereka dipenuhi. Jadi daripada situ baru kita dapat membentuk generasi muda yang berkualiti dan sebagainya lah. Untuk tunjukkan kasih sayang kepada anak-anak ini boleh. Tapi batas kasih sayang itu bagi saya perlu ada limitation lah. Kekosongan itu ada sebab kasih sayang untuk parents itu berbeza. Tapi elakkan untuk mengingatkan mereka tentang kekosongan itu. Masyarakat yang penyayang dapat memangkinkan lagi status negara makmur tercapai. Kesefahaman sesama rakyat berbilang kaum di negara kita antara faktor yang akan membawa Malaysia ke tahap membangun yang lebih membanggakan. Salam Malaysia Madani.